Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati mereka dalam keadaan beragama Islam. Waqala Allah Ta'ala aidan fil Qur'anil Azim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Yang saya hormati seluruh ibu puasa masjid, tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang rahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya seperti biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan inayahnya, di atas kekuatan yang diberikan kepada kita pada malam ini. Kita sama-sama dapat sampai ke rumah Allah ini untuk solat berjemaah, kemudian untuk sementara nantinya masuk waktu Isyak seperti biasa, kita duduk sebentar dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berjumpa di rumah Allah pada malam ini merupakan satu kerangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ini seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sentiasa menambah ilmu dan sebagainya. Sebagai peringatan bersama, bila sama-sama kita punya iktikaf. Bagi yang belum punya iktikaf, sekali-sekala beringat. Kalau ingat takut saya yang lupa, ingat di sini kan. Kita sama-sama punya iktikaf. Dan selain daripada itu, kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan saya dan juga ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita membetulkan niat kita untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Pertama, kita niat memang Allah SWT suruh kita tuntut ilmu. Kemudian bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita niatkan supaya apa yang kita dapat dalam majlis ilmu ini, sekiranya kita belum tahu, mudah-mudahan dengan ilmu ini kita menjadi orang yang tahu. Kalau sekiranya kita dah tahu, duduk dalam majlis ilmu, kita ingat mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mahu mengamalkan apa yang diajar, apa yang kita dapat dalam sesuatu majlis ilmu. Kalau kita dah tahu dan kita memang dah nak dah, kan, ilmu ini akan bermanfaat apabila sampai yang stage yang ketiga, iaitu apabila kita mampu melakukan apa yang telah kita pelajari. Jadi kita duduk sama-sama lah, saya yang duduk kat depan ni, kan, sama-sama kita niat bahawa apa yang kita belajar pada malam ni untuk kita beramal,
untuk kita memperbetulkan apa yang mungkin tidak betul sebelum ni, ataupun yang kita lupa sebelum ni, kita lupa dalam ilmu, mudah dia menjadi peringatan, tazkirah kepada kita untuk kita sama-sama amalkan. Niat kita tu mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah makbulkan. Baik. Mudah-mudahan ilmu kita akan bertambah. Yang ilmu ni dia ada tanda. Orang berilmu ni dia ada tanda. Apa tanda dia ni? Apa tanda orang berilmu? Apa tanda orang yang berilmu? Dia ada sijil. Dia ada apa? Orang yang berilmu ni tanda dia disebutkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tanda kita orang yang berilmu itu apabila dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Itu tanda orang. Sebut dalam Al-Quran surah Fatir, kata silap ayat tak ingatlah. Kata surah Fatir lah, kata silap. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kalau kita belajar kan, setiap malam kita pergi kuliah, setiap malam kita dengar kuliah, bukan saja maghrib, isyak, subuh tu kuliah, kuliah asar dan sebagainya. Tapi dalam hati kita, dalam diri kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Dalam diri kita tidak ada rasa sayang, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebenarnya belum lagi benar-benar menjadi orang yang berilmu. Orang berilmu ni dia mesti rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut apa? Takut nak meninggalkan apa yang Allah suruh, dan takut nak melakukan apa yang Allah larang. Perkara yang asasnya. Baik, tuan dan puan ibu yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita sambung kitab kita. Tak sempat nak order lagi pun kitab ni. Bagi yang baru sampai malam ni, minggu lepas kita dah baca muqaddimah kitab Al-Adab Al-Mufrad, terjemahan lah, himpunan hadis-hadis mengenai adab. InsyaAllah kot dalam minggu depan boleh lah di saya order, siapa nak ambil lah. Okey, jadi kita masih lagi di bawah bab qaulihi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, iaitu bab pada menyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kita dah baca satu hadis, dua hadis lah pada minggu lepas. Malam ni kita sambung hadis yang kedua, iaitu bab birrikum, bab pada menyatakan berbakti ataupun buat baik kepada ibu. Bab buat baik kepada ibu. Kalau kita lihat tajuk ibu ni macam kecil je kan, tajuk budak-budak, tajuk budak sekolah, kita nampak kecil. Tetapi hakikat sebenarnya tajuk ini berkaitan dengan ibu ayah ni, dia merupakan satu tajuk, satu bab yang sangat besar, sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Sebab tu ada ulama mengatakan bahawa kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ini, kuncinya bukan kita ada jawatan yang hebat, bukan kita ada harta yang melimpah ruah. Kunci kebahagiaan kehidupan kita di dunia ni, berjaya tak berjaya di dunia ni, kuncinya adalah mak dan ayah kita, ibu dan bapa kita. Sebab tu siapa-siapa yang kata tajuk ini adalah Ustaz, kan tajuk budak sekolah rendah Ustaz, kan? Jangan. Tajuk ni nak menentukan kita hidup di dunia ini, kan? Saya yang cakap di depan ni, sama lah yang cakap depan ni pun bukanlah kita kata terlampau kita bagus ataupun perfect sangat, kan? Kadang-kadang yang cakap di depan ni kadang lebih banyak kekurangan, lebih banyak kesalahan yang dibuat, kan? Berbanding dengan tuan dan puan ibu yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk ini dia merupakan kunci kehidupan kita. Jadi kita sama-sama baca, kemudian kita sama-sama ambil pengajaran, ambil iktibar. Sebab tidak ada dalam kalangan kita ni yang tak ada mak ayah, tak ada ibu. Adakah yang tak ada? Siapa yang dia tak ada mak?
Tak ada. Semua main daripada seorang ibu. Tak ada yang datang daripada tiba-tiba kan, apa, luar daripada bukit mana kan ada. Semua daripada seorang ibu. Kita kat sini. Jadi tajuk ni yang Imam Bukhari susun ini memang sangat sesuai untuk kita lihat sama-sama tentang kepentingan tadi. Baik. Hadis yang ketiga disebut hadis marfu'. Hadis marfu' ni sebelum dia sanad dia sampai kepada Rasulullah SAW. Haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qala Nabi ummaka qultu man abarra qala ummaka qultu man abarra, 3 kali ini kan, qala ummaka qultu man abarra qala abaka, baru sampai pada summa al-aqrabu fal-aqraba, summa al-aqraba fal-aqraba. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita baca sekali ya. Haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarra qala ummaka qultu man abarra qala ummaka qultu man abarra qala ummaka qultu man abarra qala abaka summa al-aqraba fal-aqrab. Daripada Bas Ibn Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya, yakni Muawiyah Ibn Haidah Ibn Muawiyah Ibn Ka'ab al-Qusairi. Aku telah berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa patut saya berbakti? Ini hadis ni ingat beratus kali dah pun daripada kita kecil kan sampai sekarang ni, ingat dah beratus kali dah kita dengar. Aku telah berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa patut saya berbakti? Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, ibu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda Nabi SAW bersabda, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda Nabi SAW bersabda, ibumu, untuk kali yang ketiga. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda Nabi SAW bersabda, bapakmu ataupun ayahmu. Kemudian orang yang paling dekat, yakni kedudukannya seperti bapa, saudara dan seterusnya lah. Daripada hadis ini kita lihat bahawa orang yang pertama dalam kalangan manusia yang pertama yang kita kena berbakti dalam bukan kita ni, iaitu mak kita, ayah kita. Mak kita ada yang sudah kembali ke rahmatullah, ada yang mungkin dalam sini yang masih hidup. Masih hidup. Allah Ta'ala gantung kepada usia kita. Kalau hari ini mungkin usia kita ada yang 70. Mak kandung Allah Ta'ala lah. Ada lagi tak? Dia ada lagi? Ada siapa? Ada mak lagi? Ada lagi? Mak kandung. Mak mentua pun sama tak? Sama tu. Semua orang ada mak. Saya seperti saya sebut sebelum ni, mak kandung dah ada. Yang ada mak mentua. Sama je tu. Kewajipan berbakti tu sama je. Itu kalau kita lihat daripada hadis ni kan, apa nama, ada menunjukkan bahawa kewajipan berbakti kepada ibu itu melebihi daripada mana kita lebih mengutamakan ibu berbanding dengan ayah. Bab hadis tentang ayah ni depan ni. Cuma hadis ni berkaitan dengan kewajipan kita berbakti kepada mak kita. Kalau kita renung-renung balik kan, kalau masih ingat dari segi pengorbanan
mak kita. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, ada yang ceritanya indah-indah, seronok je, baik kan. Ada juga masing-masing ada sejarah, ada peristiwa, ada cerita masing-masing berkaitan dengan mak dia. Bagaimana mak dia, ibu dia membesarkan kita, membesarkan dia. Kalau kita lihat macam mana dia mengandung, kalau kita flashback balik, ingat balik bagaimana ibu kita mengandung kita selama 9 bulan kan. Ni kita ada ibu sebelah ni kan. Kemudian dah mengandung 9 bulan, kemudian mempertaruhkan nyawa melahirkan kita kan, melahirkan kita. Kita mungkin tak ingat lah kan, masa tu kita belum ada. Tapi kalau kita lihat hari ni, bagaimana seorang wanita yang mengandung 9 bulan anak, kemudian masuk apa dipanggil ya, bilik bersalin tu, dan itu mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan nyawa. Hidup atau mati itu belum tentu lagi. Susah ketika mana nak melahirkan kita. Kalau kita baca yang mengandung pun dah tak boleh balas dah kan. Kemudian melahirkan pun kita dah tak mampu nak balas dah. Dah lepas melahirkan anak, tidak habis macam tu, tak habis kan. Dia mulalah rutin kesibukan seorang ibu, menyusu, pergi kalau sakit kan, rawatan dan sebagainya. Lepas tu kalau mak dengan anak ni, dia kalau anak sakit, mak tu nampak dia lebih caring, lebih risau berbanding dengan ayah. Wallahu a'lam kan. Ayah bukan tak risau, tapi mak tu dia lebih jaga kita, sakit demam kita. Wallahu a'lam lah saya sebut ni, saya rasa sama je kot. Mak mana-mana pun inilah kan, mak yang normal ni memang akan ada ni perasaan dia akan buat tu. Dia kalau anak ni, saya sebut bila saya sebut ni, saya terbayang diri saya sendiri lah kan. Kadang-kadang rumah tu kita rasa macam okey je anak tu, tapi mak dia tahu, oh ni demam ni, tak sihat. Kita lepas dia beritahu baru kita perasan ya, anak kita tak apa sihat. Tapi mak tu dia cepat kita, dia sensitif dengan benda tu kan, kesihatan ni. Lepas tu dia sanggup buat apa saja untuk kesihatan anak-anak. Dia apa lagi? Bukan sehari dua membesarkan kita, daripada kecil sampailah ketua, mungkin sampai ketua. Mak tu masih lagi risau tentang kesihatan kita, tentang kebajikan kita, tentang apa yang kita buat. Saya rasa apa yang saya sebut ni, Allah Alam, tak tahu lah kalau tuan-tuan tak setuju, tapi apa yang saya nampak memang itu. Walaupun kita ni dah berkeluarga, dah ada isteri, dah ada suami dan sebagainya, tapi mak yang katakan mak ni, dia tetap juga risau, tetap juga nak ambil berat tentang anaknya. Sakit demam, dia risau. Walaupun kita dah ada isteri, walaupun kita dah ada suami, tapi kita sakit ni, mak tu dia akan risau. Dia akan tanya, kenapa? Kadang-kadang kita lambat sikit pergi klinik ke apa lah, kena marah sebab dia risau. Itu bab kesihatan. Bab lain sangat banyak lah. Bab makan yang cerita lah. Dia katakan mak ni bab makan yang cerita. Susah payah macam mana pun, kalau anak tu teringin, dia akan usaha, dia akan pastikan anak tu boleh makan. Allah Alam lah kan. Saya ingat masa tu belajar kan. Kita tahu kita nak balik dari asrama kan. Kita bagi isteri ni nak makan cucuk udang. Saya suka cucuk udang ni kan, udang.
Balik itu ada, mesti ada. Ada. Yang dikatakan mak ni, kan? Tak perlu pun kita cakap 2-3 kali mak nak kali, tak payah. Dia tahu, dia akan buat. Dia akan carilah, dia akan ikhtiarlah, dia pergi market, pergi pasar kan, cari udang, cari daun kucai, cari apa? Cari tauge, cari macam. Sebab apa? Sebab anak nak makan. Bukan sekali, bukan. Daripada kita kecil sampailah kita dah berkeluarga. Itu sebahagian kecil yang saya sebut tentang pengorbanan tu, seorang mak. Kadang-kadang dia bukan kuat pun, kan? Umur 60, 70 kan, bukan kuat mana. Tapi disebabkan anak tu, dia gagahkan juga. Sebabkan kita ni anak ni kan, nak makan dan sebagainya, dia gagahkan juga, untuk kita kata nak bagi kepuasan kepada anak-anak. Anak teringin nak makan. Itu contoh-contoh yang saya buat. Ada juga mak ayah, kadang-kadang dia sanggup jual tanah untuk tolong anak dia yang susah. Ada jual tanah pun bukan banyak, sikit kan. Tapi disebabkan anak tu susah, sanggup bergolak bergadai untuk anak. Ayah pun sama lah, kan? Tapi mak pun ada. Kadang-kadang dia tak sampai nak rehat, tak cukup rehat. Jadi kalau nak cerita tentang pengorbanan seorang ibu ni, tak ada senarai kot saya rasa. Kan kalau kita tulis tu, tak ada senarai. Tidur malam tak apa cukup, kan? Ayah relax, mak yang duk berjaga. Ni saya lah ni kot, tuan-tuan okey kot. Rumah kan, kita yang berjaga, rumah kita yang tidur. Tapi saya tengok muka ni, di rumah saya je ni, kan? Maknanya orang rumah tu layak yang lebih, kan? Tidur tak cukup, kan? Kadang-kadang ada banyaklah dia terlepas nikmat kehidupan dia ni sebabkan nak mengurus keluarga, sebabkan anak-anak. Dia minat nak buat sesuatu, kan? Tapi dia tak boleh nak buat sebab ni anak nak jaga anak dan sebagainya. Jadi sangat banyak pengorbanan mak ayah, dan kalau fokus kepada hadis ni, sangat banyak pengorbanan pengorbanan seorang ibu ni. Kemudian dia tak ceritalah, dia penat, dia lapar, dia tak cukup rehat, banyak. Sebab tu wajib kita berbakti, buatlah sebaik mungkin, berbakti kepada ibu kita. Kita buat macam mana pun, kata ulama, kita tidak akan mampu untuk membalas jasa pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu kita. Buat juga macam mana pun. Sebab tu bagi betapa mungkin saya yang masih ada mak mertua, kan, tuan mungkin ada yang masih ada mak, ambillah peluang untuk berbakti, buatlah yang terbaik sementara masih ada. Dengan kita dah tak ada, baru nak berbakti. Masa ada kita tak berbakti. Ini kebanyakan kita. Masuklah saya pun, kan, mungkin masa arwah mak ayah saya ada dulu, tak macam mana pun, kan, balik sekali-sekala, telefon sekali-sekala, kan. Kalau kita merantau, belajar merantau, kerja pun merantau, daripada tingkatan 4 tu dah keluar, dah tinggalkan Kedah tu, dah merantau sampailah hari ni, kan. Kalau nak kira, nak hitung ibu saya, kan, masa saya dengan mak saya, sangat sedikit. Balik kampung pun bukan nak duduk nama tu, kan. Kadang kita balik kampung ni, ibu saya hari kelemahan saya, kan. Bukan nak cerita ini, saya rasa macam kekurangan, dari segi nak membalas jasa ibu. Dan kita balik kampung, balik jumpa sekejap, minum, lepas tu kita keluar, kita pergi jalan-jalan. Dah lah 5-6 bulan tak balik, setahun tak balik. Balik tu macam terasik lah. Balik tidur, besok pagi kita berjalan balik, bawa
kita berjalan kan, itu malam balik dia dah tidur. Esok pagi dah ada susun, dah ada jadual nak pergi mana. Kemudian kita perasan kita jadi anak anak yang soleh. Perasan je lebih. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah maksud saya. Sudah balik berjalan. Balik memang mak kita masak lah. Mak masak. Hari pertama mak masak. Hari kedua pun mak masak lagi. Hari ketiga mak masak lagi. Hari keempat kita nak balik. Mak tapau lagi untuk kita balik. Kita duduk rumah balik 4 hari. Apa pun kita tak bagi mak kita. Tak tahulah aku sembunyi hanya cerita ya. Tak tahulah berlaku tak berlaku dalam cakap kita ni. Dia balik, buat balik ramai, anak ramai. Tapi mak tu lah, yang umur 60 tu lah yang masak. Okay, ya. Okay, jadi kita itulah kita muhasabah. Sebab tu kita kena selalu berdoa semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Teman kan, bila kita bercerita ni kita nampak apa yang kita jadi begitulah yang bagus-bagus kan, kadang-kadang yang kadang kita tak perasan. Baik. Ini banyaklah kalau kita nak cerita tentang pengorbanan mak kita ni. Yang mak kita tak mampu lah, memang tak mampu. Jadi kita ambillah peluang untuk kita buat yang sebaik mungkin tanda kita nak menghormati berbakti kepada ibu kita. Baik, kita tengok hadis yang seterusnya. Masih lagi berkaitan dengan ni, hadis ni hadis mauquf. Maknanya dia sampai kepada sahabat. Haddatsana Sa'id Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Kasir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ata'i bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu ana rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'habbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min tawbah qala ummuka hayyatun qala la qala tub ila Allah wa taqarrab ilayhi mastata' fazahabtu fasa'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Hadis dua Ibn Abbas. Daripada Sayyidina Ibn Abbas ni dia sepupu kepada Nabi SAW. Ini dekatlah. Bahawasanya seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya aku meminang seorang wanita. Seorang lelaki datang jumpa Ibn Abbas, dia kata, aku minang seorang perempuan, maksud minang. Tetapi wanita tersebut enggan menikahi aku. Dia telah dilamar dan telah dilamar wanita itu oleh lelaki lain. Lalu dia menjawab, akan menikahi lagi itu. Seorang lelaki datang jumpa Ibn Abbas,
kata dia berkenan dekat seorang puan, kan? Kemudian dia beritahu dia berkenan, kan? Dia orang puan berkata, aku dah dilamar oleh orang lain dan nak kahwin kan. Bisa dengarkan hadis ni kot. Maka orang lelaki dia kata apa? Aku cemburu ke atas wanita itu dan aku membunuhnya. Kan? Dia nak betul-betul ni. Jadi sampai bunuh. Sayyidina Ibn Abbas bertanya, gitu, apakah ibumu masih hidup? Adakah mak ni masih hidup? Kemudian lelaki itu jawab apa? Tidak, dah tak ada dah meninggal. Kemudian Sayyidina Abbas Allah berkata, bertaubatlah engkau kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Dan dekatlah kepadanya, kepada Allah semampu yang kau boleh buat. Buat baiklah. Kan berdoa, sembahyang, kan, solat, taubat dan sebagainya. Bertaubat, kan? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku, ini perawi hadis ini, Abbas bin Yasar ini pergi kepada Sayyidina Ibn Abbas, lalu aku bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hayat ibunya? Mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hayat ibunya? Siapa yang Abbas tanya? Lelaki itu, mak hidup kita hidup ni, kan? Ada tak ada lagi? Itulah. Maka Sayyidina Ibn Abbas menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah selain daripada berbakti kepada ibunya. Maksudnya selain daripada mendekatkan diri seseorang kepada Allah, selain itu adalah buat baik dengan ibu, berbakti kepada ibu. Jadi riwayat ini menunjukkan bahawa buat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu ni merupakan suatu amalan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat baik ni banyak orang kan. Kita hormat, kan, kalau yang masih hidup kita hormat. Bercakap, dia ada bab bercakap dengan apa, cakap dengan mak apa, ada hadis dia. Saya sebutlah syarikat, nanti kita jumpa, kita akan baca hadis ni, kan? Cakap dengan mak kita. Ada orang dia bercakap dengan mak dia kasar, kan, kasar. Okay, panggilan dengki, kan. Betul lah, bisa dengar tak? Buat mungkin tak pernah buat, kan. Kalau kecil-kecil dulu mungkin buat tu lah, kan. Sekarang ni kalau dah selalu datang majlis ilmu, selalu mari dengar kuliah ni, kalau dengan mak kita ada masalah lagi, berat tu kan? Berat. Ini jenis cakap kasar dengan mak ni. Dia maki yang mau cakap mak tu macam ni lah. Kerana mungkin panggilan aku kau tu mungkin setengah-setengah tu dia biasa, tak apa, kan. Walaupun setengah-setengah tu bila cakap aku dengan aku kau dengan mak tu, dia agak kasar pada setengah-setengah family, kan. Tapi ada setengah family tu biasa, mak yang boleh tu tak apa. Kadang cakap benda tak apa. Apa kita buat? Itu cakap, kemudian mendengar cakap. Mendengar cakap ibu pun satu cara untuk kita berbakti dengan cakap. Ini ramai juga yang kadang-kadang tak jenis-jenis tak dengar cakap mak, kan. Masa dia kecil, dia tak apa nak jadi, tak apa nak pandai, dia dengar cakap mak dia. Lepas tu saya dengar satu kuliah, dia kata dah terbalik ya sekarang ni. Terbalik. Masa kita kecil, kita ikut dengar apa yang mak kita cakap, ayah kita cakap masa kita kecil, kan. Bila kita dah besar, mak ayah kena ikut cakap kita. Banyak mak ayah kena ikut cakap kita. Seolah macam kita ni pandai sangat. Ni pandai. Kalau kena ikut benda-benda yang sepatutnya, ni tak apalah. Ni kena benda yang tak sepatutnya, semua nak kena ikut cakap. Bantu mak ayah, bantu ibu, itu
pun salah satu cara kita nak berbakti. Bantu ni pun banyak kan. Kalau kita senang, gaji besar-besar, mak duduk rumah nak bobo, isi air dalam apa, dalam kolah tu kan, hujan bocor je. Kita duduk rumah sesa besar, mak di kampung makan minum dan sebagainya. Bantulah, bantu. Ini saya sebut ni tuan tak ada masalah pun kan. Kemudian bagi duit belanja, bagi duit belanja. Kemudian apa lagi? Meluangkan masa bersama pun salah satu cara berbakti. Ini kalau anak-anak kita macam susah nak luangkan masa dengan kita, mungkin kita dulu dengan mak ayah kita pun tak luang masa banyak dengan dia. Mungkin kita buat kat mak ayah kita dulu, hari ni Allah balas anak buat kat kita. Mungkin ujian ni kan. Kita tak rasa pasal apa lah nak aku ni buat aku macam ni kan. Tu cek balik kot kita dulu buat lebih kurang juga dengan mak ayah kita. Kot ataupun kita buat benda yang mungkin kita ada dendam ke dengan mak ayah kita kan. Luangkan masa bersama. Ini saya sebut ni khusus untuk diri saya lah. Tazkirah untuk diri sendiri. Sebab dia sebut tentang luang masa ni, saya agak lost kat sini. Orang kata apa? Apa dia kata? Saya terlepas lah sebab ni. Luangkan masa ni. Luangkan masa. Dia sebut ni lah, kita 4, kita terima. Habis terima, keluar. Tahun 93 keluar daripada sekolah ni kan. Masuk ke sekolah asrama di Kisah Senang. Kita 6 2 tahun. Dah 2 tahun balik, itu pun balik cuti saya lah. Dah mula jalan kan. Lepas tu sambung lagi buat degree di UKM 3 tahun. Dah jauh gitu. Dan bukan boleh balik tiap hari. Lepas tu dapat kerja posting mana? Bukan Kedah, Sabah. Posting Sabah bukan balik tiap minggu, bukan balik tiap bulan. Paling-paling 6 bulan sekali. 6 bulan sekali tengok muka mak. 6 bulan sekali tengok muka mak. Tu saya nak cerita, saya kalau luang masa bersama mak tu, tak tahu saya lah, lost sikit lah kat situ. Kalau markah 10 tu mungkin saya dapat 3, 4 kan. Sebab apa? Duit jauh kan. Lepas tu 5 tahun ni, kalau usia 5 tahun ni, kalau budak kecil 5 tahun dah boleh berlari kan. Lama tu kita saya lah dapat luangkan masa bersama mak ayah duduk ni. Ayah saya masa saya di Sabah tahun 2003, dia meninggal 2003. Saya beritahu posting di Sabah tahun 2001. 2003 dia meninggal. Nak cerita dari segi boleh meluangkan masa dengan mak ayah tu, kalau saya sendiri kat sini saya sangat kuat. Sebab tu beruntung orang yang mak ataupun ayah dia duduk dengan dia. Peluang dia berbakti lebih banyak daripada orang yang duduk jauh-jauh ni. Beruntung. Walaupun mungkin kita pernah kita nak urus mak ayah kita kan, tapi ni orang yang beruntung. Kemudian sambung kahwin tahun 2005. Duit ni pun balik je lah, cuti sekolah balik je. Nak hitung dari segi boleh meluangkan masa dengan mak ni, saya kat sini saya sebab tu sangat tidak patut kalau saya rasa saya dah cukup berbakti kepada mak. Sangat tidak patut. Betul kurang. Disebut saya lah duduk saya sini.
Kemudian apa lagi kita berbakti? Kita buat mudah. Memahami apa yang dia nak itu pun satu cara kita berbakti. Ada anak yang dia tak nak faham. Dia tak faham. Dia kira dia tak boleh nak memahami apa yang mak dia nak. Apa yang mak dia rasa tu dia susah sangat nak memahami. Dia tak boleh nak apa? Nak merealisasikan, nak pastikan apa yang mak dia nak tu dapat dia tunaikan. Ada orang ni susah. Apa lagi? Peluk cium mak. Apa cara kita berbakti? Ni kan? Masa kita kecil, kita peluklah, kita ciumlah mak kita. Bila kita dah dewasa, dah umur 40-50 ni, ada orang dia segan kan, nak salam, nak cium tangan mak pun segan, malu kan. Banyak lagi lah, banyak lagi. Kalau mak kita mungkin dia ilmu agama dia kurang, contohlah kan? Maka kewajipan kita untuk memastikan mak kita tu belajar, tahu tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan fardu ain, contoh. Mungkin dulu tak belajar sebagainya kan. Kita yang dah belajar tahu sikit ni, kewajipan kita untuk mengajar mak kita berkaitan dengan ilmu agama. Jangan biar itu je. Tak apalah, mak tak sembahyang ke, mak tak tutup aurat ke, biar kita tahu. Kemudian selain daripada itu, kita kena tunjuk akhlak yang mulia. Maksudnya kita jangan buat sesuatu yang boleh menyakiti hati dia, yang boleh menyakiti mata dia, ataupun yang boleh menyakiti telinga dia. Kan? Kalau kita buat benda-benda yang tak elok, benda itu sampai di telinga dia tak nampak kan, bahkan dia terasa kan, dia kecewa, takut kita jadi anak derhaka pada masa itu. Ini macam-macam. Kita dah duduk jauh kan, tak nampak depan mata dia. Tapi kalau kita duduk di depan dia, kita kena pastikan kita kena jagalah mata dia, supaya apa yang dia nampak, apa yang dilihat itu kan, tidak menyebabkan dia kecewa, dia jadi panas mata dia. Sedangkan kita dalam doa dia, kita tak apa. Baik, saya mula tu qurratu a'yun. Pakar dia tak ingat dia. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Kan? Kita minta Allah bagi anak-anak ni menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata isteri kita, pasangan kita, anak-anak kita sebagai penyejuk mata. Jangan kita buat benda-benda yang boleh menyakitkan mata dia. Kemudian kena jaga juga perut dia. Perut dia. Dan kita makan sedap-sedap kan, jangan sampai kita lupa mak kita dekat rumah tu. Kita makan lencok, kita bawa balik roti telur ya. Jadi kecuali dia tak boleh makan lencok tu kan. Kita makan sedap-sedap, mak kita ni ada ni live ni kan. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Kadang kita terlupa. Benda tu kita nampak macam kecil, tapi di sisi mak kita tu sangat besar. Sebab penting kita kena jaga supaya mak kita ni redha, mak ayah kita redha kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kan? Ya, Allah telah perintahkan kepada kita supaya apa? Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, supaya engkau tidak, pertama tidak syirik dulu
kepada Allah. Kemudian hendaklah engkau berbuat baik kepada mak ayah. Allah kembarkan dalam Quran, jangan syirik. Selepas tu suruhan untuk buat baik kepada mak ayah, menunjukkan bahawa buat baik kepada orang tua ini merupakan satu benda yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu kita tak redha, Allah tak redha. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita setiap hari datang ke berjemaah, solat berjemaah, setiap malam duduk dalam majlis ilmu, tapi kita datang dalam keadaan mak kita tidak redha dengan kita. Sebab tu kita sama-sama reflect, kita tengok, saya tengok diri kita juga. Takut-takut kita ada dendam dengan mak kita dulu, mak ayah kita kan ada rasa tak puas hati dan sebagainya. Kita mari sembahyang ni kan, solat jemaah, duduk kan, wirid, baca Quran dan sebagainya, tapi dengan mak kita ada masalah. Mak kita ada benda yang dia tak redha dengan kita. Kita bimbang, Allah tak redha dengan kita. Jadi kita sama-sama tengok kan, kita sama-sama cek. Kod ada, harap-harap adalah kod ada. Allah alam. InsyaAllah minggu depan kita akan minggu depan tak ada minggu depan ada majlis kahwin di Johor Bahru. Pergi hari Sabtu pagi, balik hari Isnin, jadi tak ada. Majlis kahwin adik ipar di majlis di Johor, balik hari Isnin. Lepas tu Selasa, Rabu cuti raya kan. Saya tak ada, tuan-tuan kena ada kat sini kan. Jadi insyaAllah kita akan sambung hadis yang keempat. Selepas tu insyaAllah bab birrul walidain wa in zalama, bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sungguh pun kedua-duanya itu melakukan kezaliman. InsyaAllah dan kita akan sambung pada minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Perbanyakkanlah berdoa kepada untuk mak dan ayah kita. Nanti akan sampai masa tajuk tentang bab mendoakan ibu dan ayah. Banyak doa dalam Al-Quran khusus untuk ibu dan ayah. Baik, yang baik daripada Allah, yang Allah semua datang daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.